Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Batrisha binti Muhammad Nasir, Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Saya akan membentangkan tentang teori psikososial Erik Erikson. Erik Erikson 1902 hingga 1994 telah menganalisis perkembangan sosial kanak-kanak dalam jangka masa kehidupan mereka. Beliau menjelaskan bahawa manusia mempunyai keperluan asas yang sama dan perkembangan mereka bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan tersebut. Perkembangan kanak-kanak berlaku mengikut tahap tertentu. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi supaya tidak menjelaskan perkembangan kanak-kanak. Teori Erik Erikson dikenali sebagai teori perkembangan psikososial Erikson kerana ia menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, iaitu faktor kendiri, emosi dan sosial. Prinsip-prinsip teori Erikson. Manusia mempunyai asas yang sama. Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. Perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. Kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. 8 tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap pertama, kepercayaan lawan ketidakpercayaan 0 hingga 18 bulan mempengaruhi perkembangan bayi melalui pengalaman. Belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain mempengaruhi sikapnya terhadap hidup dan interaksinya dengan orang lain. Kepercayaan akan memudahkan individu menghadapi serta mengatasi masalah dalam hidup. Bayi mula membentuk perasaan percaya lawan tidak percaya. Perasaan percaya pada persekitaran dan orang lain akan wujud sekiranya bayi tersebut mendapat penjagaan yang baik dari penjagaan, terutama daripada ibu. Sebaliknya, jika bayi tersebut tidak mendapat penjagaan yang sempurna, maka akan timbul perasaan tidak percaya pada tahap ini. Tahap kedua, autonomi lawan malu atau kekeliruan 18 bulan hingga 3 tahun. Konsep diri mula bertambah nyata. Mula tahu apa yang dicakap dan dibuat merupakan tindakannya, bukan orang lain. Keinginan untuk bertindak balas, autonomi meningkat. Lebih gemar membuat sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Mungkin berpendapat cekap, malu dan mula meragui kebolehan diri. Tingkah laku yang sentiasa diterima dan dipuji, lebih yakin. Sentiasa didenda, dimarah, malu dan ragu-ragu. Tahap ketiga, inisiatif lawan bersalah 3 hingga 6 tahun. Ingin meneraka dan mencuba sesuatu yang baru dan mencabar. Inisiatif, dapat belajar dan bergerak dengan cepat. Lebih peka kepada perkara betul dan salah. Berasa malu apabila diketawakan dan seterusnya membina sikap positif. Galakan akan menyedarkan kanak-kanak tentang potensi diri. Tahap keempat, ketekunan lawan rasa rendah diri 6 hingga 12 tahun. Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya, menghadapi risiko perasaan rendah diri, kegagalan dan tidak cekap. Tahap kelima, identiti lawan kekeliruan identiti 12 hingga 18 tahun. Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan, peranan jantina, politik dan agama. Jika tidak, perasaan rendah diri akan timbul. Tahap keenam, kerapatan lawan pengasingan 18 hingga 35 tahun. Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. Tahap ketujuh, generativiti lawan pemusatan kendiri stagnasi 35 hingga 60 tahun. Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang, atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan aktiviti diri. Tahap ke-8, kesepaduan lawan putus asa 60 tahun, akhir hayat. Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.